Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan etika dan peradaban yang perlu ada pada individu dan keluarga. Kami terdiri daripada 4 ahli iaitu saya sendiri, Adibah Syazana, Adelia Augustine, Nur Afrina binti Ramlan dan Muhammad Hazid bin Samsul Kamar. Tajuk yang ingin saya membentangkan ialah etika dan peradaban yang perlu ada pada individu dan keluarga. Pada masa kini, etika amat penting dalam segenap kehidupan manusia. Hal ini kerana etika akan membantu kepada pembentukan keharmonian, kesejahteraan dan kedamaian hidup. Kepentingan etika dapat dilihat dari segi individu, keluarga, organisasi. Secara individunya, seorang yang beretika akan dapat menikmati kebaikan fizikal, rohani dan mental. Manakala sebuah keluarga yang mempunyai amalan etika yang tinggi bukan sahaja wujud perasaan tanggungjawab antara satu sama lain, malahan berjaya mewujudkan suasana mesra, aman dan harmoni. Kiranya seperti etika ni sangat penting dalam kehidupan kita agar membentuk insan yang baik dan berguna kepada masyarakat. Sebelum kita mendalami dengan lebih dalam tentang tajuk ini, marilah kita mengetahui apa itu etika. Apa itu etika? Etika daripada segi bahasa, ianya berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud ethos dan etikos yang membawa maksud hukum, adat resam, budi pekerti dan sebagainya. Dari segi konsep etika, asas ialah asas pembentukan tingkah laku manusia. Setiap masyarakat mempunyai etika. Setiap individu haruslah yang pertama menunjukkan tingkah laku yang baik. Hal ini kerana untuk menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat seperti membuang sampah ke dalam tong sampah. Dengan menunjukkan nilai yang baik itu, kita dapat mencerminkan diri kita. Yang kedua ialah mengawal emosi dan menjaga perasaan orang lain. Sekiranya kita tidak mengawal emosi dan menjaga perasaan dengan baik, dengan perasaan mereka, kita akan dibenci oleh orang lain serta disisih oleh masyarakat. Yang ketiga, mengamalkan nilai murni yang baik. Nilai murni yang baik seperti tolong menolong dan bertolak ansur dapat mencerminkan diri kita. Yang keempat, tidak mementingkan diri sendiri. Hal ini kerana sekiranya kita mementingkan diri sendiri, kita sendiri akan rugi dan dipandang buruk oleh masyarakat setempat. Keluarga juga memainkan peranan yang penting untuk melahirkan individu yang beretika. Setiap keluarga haruslah mempunyai ciri-ciri yang baik seperti saling memahami dan menyayangi antara satu sama lain, seperti mendengar pendapat mereka dan menerima teguran mereka dengan baik. Yang kedua, memberi sokongan dan dorongan kepada ahli keluarga, seperti menyokong usaha mereka dengan baik. Contohnya seperti menyokong adik-beradik yang lain untuk menceburi bidang yang mereka minat dengan lebih mendalam. Yang ketiga, memberi hak dan kasih sayang yang sama rata. Contohnya seperti melayani semua ahli keluarga dengan baik dan tidak mengkasari mereka. Sekiranya kita tidak beretika, terdapat beberapa akibat apabila kita tidak beretika. Yang pertama, dipandang serak oleh masyarakat. Yang kedua, kehidupan tidak aman dan harmoni. Yang ketiga, individu dan keluarga hidup dalam keadaan yang sukar. Sebagai penutup, kesimpulannya daripada tajuk ini, kepentingan beretika sangat penting di dalam kehidupan setiap individu dan keluarga untuk mewujudkan kehidupan yang baik. Kehidupan beretika juga perlu diterapkan dalam setiap jiwa. Setiap insan tidak kira tua ataupun muda. Etika dan peradaban yang baik juga dapat melahirkan insan yang unggul dan berjaya pada zaman moden ini. Sekian, terima kasih. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Magdalene Agustin, No Matric 17 DKA 21 F1059 dari kelas DKA 1B. Hari ini saya akan membentangkan tajuk etika dan peradaban yang ada pada individu dan keluarga. Pengenalan, apa itu etika? Etika merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia dan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau masyarakat yang lain. Etika juga berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu ethos dan etikos yang memberi maksud kebiasaan adat, akhlak, kepribadian dan watak. Seterusnya, apa itu peradaban?
Peradaban berasal dari bahasa Arab yang berarti akhlak atau kesopanan dan budi pekerti. Peradaban berkait dengan tamadun kerana kehidupan masyarakat yang telah mengamalkan tata susila dan kebudayaan. Etika dan peradaban yang perlu ada pada individu ialah yang pertama, sikap tanggungjawab melakukan sesuatu perkara dengan amanah. Yang kedua, sikap baik hati seperti membantu orang yang dalam kesusahan. Yang ketiga, mempunyai sikap berakhlak mulia dengan bertolak ansur dalam setiap perkara. Keempat, mempunyai sikap sopan santun dengan tidak meninggikan suara apabila bercakap. Kesimpulannya, etika dan peradaban yang ada pada setiap individu dan keluarga amat penting untuk kehidupan harian seseorang. Hal ini dapat melahirkan generasi yang berguna dan berakhlak mulia pada masa akan datang. Setakat ini saja tajuk pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afina binti Ramlan dari kelas DKA 1B. Nombor metrik 17 DKA 21F1061. Hari ini saya akan terangkan tentang etika dan peradaban yang perlu ada pada keluarga dan individu. Pendahuluan. Pada masa ini, etika sangat penting untuk setiap manusia kerana ia akan membantu kepada pembentukan keharmonian, kesejahteraan dan perdamaian hidup. Etika sangat penting semasa mengendalikan tata cara kehidupan manusia dalam menguruskan individu, keluarga, organisasi dan kesejahteraan kebahagiaan. Etika adalah cabang falsafah yang dihaskan untuk masalah moral. Undang-undang tidak boleh dipaksa oleh negara atau orang lain untuk mematuhi piawaian etika. Etika juga membawa maksud karakter. Dalam bahasa Melayu, etika bermaksud kepercayaan atau tanggapan terhadap sesuatu perkara sama ada ini benar, salah, baik atau buruk. Prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau secara berkumpulan. Etika peradaban yang perlu ada pada individu dan keluarga. Pada individu perlu menjaga tingkah lakunya, seterusnya kemurnian hati dan mengawal kawalan emosi. Selain itu, perlu bersederhana dalam kelakuan. Pada keluarga pula, etika pada keluarga pula, kita perlu saling menghormati antara satu sama lain, perlu mempunyai sifat tolak ansur dan memberi hak sama rata. Penutup, etika dan peradaban yang perlu ada pada setiap individu dan keluarga sangat penting untuk memupuk kesepaduan dan menzahirkan perilaku tanggungjawab sosial. Ini secara langsung akan bertindak sebagai pemangkin kepada agenda transformasi negara. Nama saya Muhammad Aziz bin Samsudama. Saya daripada Negeri 8. Nombor pendaftaran saya 17 DKA 21F1065. Okey, dalam subjek MPU 21032 ini saya akan membentangkan etika dan peradaban yang perlu ada pada individu dan keluarga pada hari ini. Seterusnya saya akan masuk ke pendahuluan. Yang pertama, apa itu etika? Okey, pada paparan slide ini terdapat 3 bahagian, iaitu epistemologi, falsafah dan istilah. So, bagi etimologi ini ialah ethos dalam bahasa Yunani ataupun mors pada bahasa Latin, iaitu hukum, adat resam, tradisi, budi pekerti, kesusilaan dan sopan santun. Kedua adalah falsafah. Falsafahnya adalah berfikir sendiri tentang apa itu yang dikatakan baik jahat, benar salah, tanggungjawab atau duty, tentang apa yang patut dan ataupun tidak patut yang dilakukan. Okey, ketiga adalah istilah. Suatu kajian yang bersifat falsafah terhadap moral. Seterusnya kita masuk kepada apa itu peradaban. Okey, yang pertama, peradaban berasal daripada kata dasar adabah yang berarti tingkah laku atau tata sila yang baik dan terpuji yang diamalkan oleh anggota sebuah masyarakat. Okey, yang kedua, keadaan serta tingkat kemajuan dalam kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa atau masyarakat. Ianya diistilahkan juga sebagai ketamadunan.
Istilah tamadun pula berasal daripada perkataan Arab iaitu tamadun, kata dasarnya madanah, yang merujuk kepada perbuatan muka bandar dan memperhaluskan budi pekerti. Istilah lainnya adalah civitas ataupun civis, keadaan yang maju dan bertamadun. Yang keduanya hadhara, keadaan hidup pada tahap maju dan menetap, berlawan dengan badawah. Seterusnya, sejarah membuktikan masyarakat yang berperadaban dapat membina ketamadunan ini kerana kemajuan yang dapat dicapai apabila setiap individu dalam masyarakat mempunyai adat dan moral yang tinggi, bergerak sama dalam budaya dan nilai tersendiri yang diterima oleh masyarakat. Seterusnya iaitu etika dan peradaban yang perlu ada pada diri individu. Yang pertama, setiap individu perlulah mempunyai sikap yang bertanggungjawab sekiranya kita melakukan kesalahan yang kita buat. Bersikap sopan santun dan tidak bersikap biadab seperti meninggikan suara terhadap orang lain, berperibadi mulia seperti tidak melakukan perkara yang negatif, contohnya mencuri, sikap tidak jujur, tidak amanah dan banyak lagi. Berdisiplin juga harus perlu ada dalam diri seseorang supaya ia menjadi guideline kita dalam hidup. Dalam peradaban yang perlu ada pada diri individu adalah individu tersebut dapat menggalakkan persefahaman antara masing-masing, meningkatkan semangat jati diri dan keyakinan diri, menjadi contoh kepribadian baik terhadap orang lain. Balik kepada keluarga pula, dalam keluarga, bapa dan ibu perlulah memberi dorongan yang positif terhadap anak-anak supaya anak-anak menjadi orang yang berguna. Selain itu, saling menghormati antara satu sama lain, mempunyai sifat jujur dan amanah supaya tidak berlaku perbalahan, dan menunjukkan kasih sayang antara satu sama lain supaya kekal bahagia dan aman harmoni. Ini saya ada contoh-contoh impak yang boleh berlaku sekiranya kita tidak mempunyai adab dan etika. Yang pertama, meruntuhkan sia-sia. Seterusnya, tidak merasa tenang dalam kehidupan seharian, tidak disukai masyarakat sekitar, dan menjadi buah mulut masyarakat dalam media masa. Sekali adalah kesimpulan yang kita dapat lihat pada paparan ini adalah setiap tamadun mempunyai maksud dan interpretasi etika yang tersendiri. Namun persamaannya ialah etika adalah panduan hidup manusia untuk berkelakuan baik dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Etika membuktikan tingkah laku dan pemikiran manusia untuk bezakan yang mana baik dan yang mana yang buruk. Etika menjadi panduan untuk diuruskan dengan baik, harmoni, menyantuni setiap pihak dan meraihkan kepelbagaian. Terima kasih daripada saya, Muhammad Aziz, atas pembentangan ini.